wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, dan juga rakan-rakan kita daripada Thaqafah Center, Ustaz Zaid, Ustaz Hakim, dan juga rakan-rakan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadirat Allah, panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan dengan panjang umur kita ni tiada apa kita harapkan melainkan bertambah amal dan juga istighfar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi ini sebagaimana yang telah kita maklum, kita nak sambung pengajian kita menerusi karya kita ni lah, Himpunan Risalah Mutiara Ilmu. Jadi dalam karya ini ada 6 buku yang akan kita talaki ataupun menadah kitab lah bahasa mudahnya. Dan kita dah memukadimahkan dengan karya pertama dalam buku ini, iaitulah siri perbandingan agama ataupun muqaranatu adyan, atau disebut juga dalam bahasa Inggeris comparative religion tu. Dan tajuk yang kita dah bahas ialah benarkah Nabi Isa disalib. Jadi sebelum kita nak ulas ataupun kita nak bincang lebih lanjut, suka saya ingatkan dulu apa yang telah kita belajar. Sewaktu itu saya di tanah haram Makkah, di dataran Mekah tu, dengan kehendak Allah, kayanya Allah SWT, kita dapat belajar juga walaupun dalam jarak begitu jauh sekali. Jadi syukur pada Allah SWT. Karya yang kita belajar ni, benarkah Nabi Isa disalib, sebenarnya merupakan satu karya yang saya susun pada tahun 2005 yang lalu. Lebih kurang sekitar 18 tahun dah buku ni. Dan ia memuatkan pengalaman benar saya dialog dengan sepasang suami isteri beragama Kristian aliran Katolik. Yang mana suaminya ni pemimpin gereja di gereja Kuala Terengganu. Baik orangnya, isterinya pun baik, dan kita kira orang-orang agama lah, dan kuat beramal dengan agama mereka. Dan hasil daripada perbincangan itulah kita jadikan tajuk buku ini, benarkah Nabi Isa disalib. Saya merakamkan terima kasih banyak kepada guru saya yang mulia Ku Ahmad Fauzi Al-Aidarus kerana membimbing saya dalam pengenalan ilmu ini. Dan sehingga sekarang pun saya berhubung insya-Allah dengan tuan guru saya ni. Jadi benarkah Nabi Isa disalib ni tajuk buku, seolah-olah kita tanya benar ke tidak. Jawabnya sudah pasti tak benar. Kerana Al-Quran beri kata putus kepada kita orang Islam. Apa dia? Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani ini, mereka percaya dan mereka kata pun, ijtihad pun. Apa dia? Kami telah qatalna al-masih, telah kami bunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Jadi keyakinan Nasrani serta Yahudi juga dibunuh dah Isa bin Maryam. Tetapi Islam punya prinsip, Quran ajar kita apa dia? Wa ma qatalu. Mereka tak bunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan tidak salib Isa. Walakin syubbiha lahu, akan tetapi diserupakan, akan disamakan wajah satu orang yang mengkhianati Isa bin Maryam. Ada yang kata Judas Iskariot namanya. Lalu orang pun nampak sama dengan Isa, ditangkap lalu disalib. Lalu kalau bukan Isa yang mati di tiang salib, ke mana Nabi Isa? Bar rafa'ahu Allah ilaih. Ini keyakinan kita, Al-Quran sebut, hadis sebut. Bahkan ia diangkat ke hadarat Allah. Itu yang kita percaya, Isa ni akan balik semula. Yahudi Nasrani pun percaya juga, cuma konsep mereka berbeza. Yahudi percaya yang akan balik itu Messiah, Antichrist, Dajjal lah. Nasrani pula percaya Jesus Christ, son of Mary, Isa bin Maryam akan balik.
Maka dengan sebab baliknya Isa, adalah di situ dunia baru Kristian. Dunia baru Kristian, adanya balasan amal untuk Kristian, adanya syurga untuk Kristian. Jadi selagi Isa tak balik, tak adalah dunia baru untuk kita ni. Jadi syarat nak bagi Isa tu balik supaya kita dapat syurga, dapat dunia baru, ialah mesti bina negara asal Isa bin Maryam. Jadi itu yang bermati-matian tu. Negara Israel mesti dibantu bina juga. Ni doktrin dicipta oleh Yahudi, menggunakan kekuatan orang Nasrani. Akhirnya Yahudi yang Allah azab mereka dengan cara mencampakkan dalam hati mereka rasa takut, 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 hina, hina, hina itu dilindungi oleh Nasrani seluruh dunia. Antaranya kuasa-kuasa besar. Dan Islam pun percaya Isa akan balik, akan datang semula. Ya, turun dekat dengan satu menara putih, diiring oleh 2 orang malaikat, hadis sebut. Kemudian bersolat di masjid di Syam, Imam Mahdi menjadi imam. Kemudian berlakulah peperangan, itu kita kata peperangan besar. Dajjal dibunuh oleh Isa dan kita dibantu oleh Imam Mahdi. Jadi perkara pada akhir zaman ni, keyakinan kita sampai masanya, tetapi dalam konteks pengajian kita, perbandingan agama ni, rupanya bukan kita saja percaya, tetapi Yahudi percaya cara dia, Kristian percaya pun cara dia. Inilah asalnya bagaimana karya ini telah kita susun, dan sehingga menjadi beberapa perbahasan kecil-kecil, sesi-sesi, terutama kuliah Saqafah Center kita ini. Saya ucapkan terima kasih pada Saqafah Center kerana usaha yang besar seperti ini, dan mudah-mudahan rahmat Allah hendaknya kepada usaha-usaha agama kita ni. Jadi minggu ni kita nak sambung kedua. Adinda Hakim, kat mana dah kita berhenti hari tu, waktu di Mekah tu? Waktu di Mekah tu. Ya. Muka surat 14. Terima kasih. Muka surat kita, muka surat 14. Jadi nak pusing ke muka surat 14 ni, mari kita mengundur sikit muka surat 12. Walaupun tak baca penuh, saya terang secara umum saja. Tajuk kita ni, muka surat 14, dia berkait dengan asalnya muka surat 12. Ismail atau Ishak. Dia bila sebut Nabi Isa ni nak kena salib, tak lain tak bukan mereka percaya Isa disalib ni sebab nak korban diri untuk tebus dosa manusia. Dosa apa manusia buat tu sampai nak kena tebus? Dosa Adam makan forbidden fruit, makan buah larangan. Bila Adam makan buah larangan, mereka percaya Allah tak ampun dosa Adam tu. Islam percaya betul Adam makan buah larangan. Yahudi pun percaya, disebut dalam Genesis chapter 3 verse 6 tu. Genesis chapter 3 verse 6 kalau kita tengok, ya, Genesis chapter 3 verse 6 tu. Dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan betul dosa ni sudah dibuat oleh Adam alaihissalam. Oleh Adam alaihissalam. Jadi bila Adam buat dosa, kita percaya Allah ampun. Tapi orang-orang Nasrani ni, dia kata tak diampun. Bila tak diampun, dosa tu kekal dengan Adam, kekal dengan Hawa. Bila kekal dengan Adam dengan Hawa, mereka ni berketurunan, dapat anak, dapat cucu, dapat genealogi, silsilah nasab. Semua nasab Adam ni daripada Adam yang membuat dosa, mereka pun tanggung sama dosa itu. Ini konsep yang dipercayai oleh sahabat-sahabat kita orang Kristian, orang Nasrani itulah. Jiran sebelah rumah, kawan sepejabat, kawan sejak kecil. Jadi kawan-kawan kita agama Nasrani ni dia percaya begitu. Setiap kanak-kanak yang lahir ni sudah membawa dosa warisan daripada Adam AS. Jadi nak ampun dosa itu, Allah nak satu pengorbanan. Ini nak faham mudah je. Bagaimana doktrin dan mereka percaya. Allah nak korban. Ya?
korbankan satu benda sebagai tanda betul kamu ni nak diampun oleh Allah. Maka kalau nak korban, kita kata haiwan lah, lembu, kuba, kambing, biri, Allah tak makan daging. Nak korban manusia, hak elok, hak rupa segak, yang comel-comel, ikat atas tiang salib, lalu salib, korban pada Allah, Allah tak terima juga sebab semua manusia menanggung dosa warisan. Jadi korban ni dia mesti suci, bersih, elok. Jadi satu-satunya benda yang suci, elok, molek, apa dia? Apa dia agaknya man? Tuhanlah yang maha suci. Hanya Tuhanlah yang maha elok. Hanya Tuhanlah yang maha comel, kalau nak terjemah bahasa Terengganu lah. Jadi dengan sebab itu, Allah mengirim anaknya yang tunggal, iaitulah Tuhan juga. Kalau Allah tu Tuhan, anaknya Tuhanlah juga. Jadi anak Tuhan inilah datang ke dunia 2000 tahun dulu, menjelma dalam bentuk manusia. Dia panggil incarnation, incarnate. Menjelma jadi manusia, ditangkap, disalib atas tiang salib. Ini keyakinan orang Kristian tu. Jadi bila Isa bin Maryam sanggup mati atas tiang salib, awak yang hidup sekarang ni kena terima kasih tahu pada beliau. Cara macam mana nak terima kasih, nak syukur sebab beliau sanggup mati kerana dosa kita? Cara dia ialah percaya dia Tuhan. Percaya dia anak Tuhan. Percaya dia sudah mati atas tiang salib untuk dosa awak. Jadi tiga-tiga benda yang dia ajar ni supaya percaya dia Tuhan, dia juga anak Tuhan, dia juga sudah mati menebus dosa kita yang kita tanggung dari Adam. Semuanya Islam tolak dan Islam kata tidak benar. Itu yang jadi doktrin utama mereka tu sangat bertentangan dengan apa yang kita yakin. Jadi atas dasar itulah kita nak bincang ni dari sudut pengkajian Bible itu. Pengkajian nas dalam Bible, pengkajian hatta logik akal sendiri pun munasabah ke Adam buat dosa, kita yang tak ada kaitan kena tanggung. Dan munasabah ke Adam hanya buat kesalahan makan sebiji buah. Dia panggil forbidden fruit. Sebiji aja buah. Tak boleh ke Allah ampun je lah. Sebiji buah je pun. Ni sampai jangan ampun. Dosa tu merebak. Anak cucu kena tanggung. Dan cara nak ampun, ada cara. Cara macam mana? Kena bunuh satu orang atas tiang salib. Adakah berbaloi kesalahan makan sebiji buah, nak ampun, naknya diampun, mesti sampai melibat membunuh atas tiang salib? Inikah kasih sayang Allah? Inikah keadilan Tuhan? Sebab tu kita nak teroka apa yang mereka faham supaya mudah kita dakwah. Supaya mudah kita dakwah. Saya ada kawan-kawan Kristian ada. Kawan-kawan Hindu pun ada. Jadi kadang mereka ni orang baik. Kita sayang pada kawan-kawan kita. Cara bila kita sayang kawan-kawan kita bukan Islam, kita dakwah mereka dengan adab yang baik dan juga dengan dalil-dalil yang kemas lah kita kata. Yang kemas dalam pengkajian ilmu ini. Baik. So kita nak sambung tu. Jadi dia kata, sebelum Nabi Isa ni disalib, sejarah manusia dikorbankan ada dah. Bukan Isa je orang pertama dikorbankan. Ingat tak dulu? Nabi Ibrahim diperintahkan korban anak dia. Kat mana ayat tu? Disebut dalam the book of Genesis chapter 22 verse 2. Ni saya sebut tak apa, tak payah. Tuan-tuan ingat sangat. Saya cuba ingat apa yang sudah saya hafal dulu supaya jangan lari daripada fikiran ni. Genesis chapter 22 verse 2. Apa dia kata? Wahai Abram tu Ibrahim lah. Pergilah kamu ke tanah Moria. Apa dia tanah Moria? Nama tempat. Pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal, iaitu Ishak. Ni yang tak tahan ni. Ni yang kita tak tahan ni. Taurat ni dia tukar, dia pindah. Dia masuk suka hati, dia bawa keluar suka hati. Jadi Quran kata betul. Kecelakaan bagi ahlul kitab yang menambah tokok, yang mengurangkan apa yang dah ada, menambah apa yang sudah sempurna. Ni kerja ahlul kitab. Kerana apa? Kerana
Thamanan qalila. Quran kata keuntungan yang sedikit. Kalau kita baca nas Al-Quran dalam suratul Maidah, Allah ada sebut gini. Samma'una lil kadhib akaluna lis-suht. Ni ayat Quran dalam suratul Maidah. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka suka dengar perkara-perkara yang batil, perkara fitnah, perkara tak betul, benda-benda viral, fitnah yang tak betul, dan akaluna lis-suht. Mereka suka makan benda-benda batil seperti rasuah, seperti seperti harta-harta anak yatim, seperti harta batil, syubhah. Siapa mereka ni? Ni orang-orang Yahudi. Baca sebab nuzul ayat ni. Dan dikatakan ayat ni diturunkan cerita kepada Nabi SAW ada satu hakim orang Yahudi. Nama dia apa tu? Ka'ab ibnul Ashraf. Suka belajar komparatif ni. Kita boleh belajar sekali dengan tafsir, sekali dengan fiqh, sekali dengan sirah, sekali dengan qasasul anbiya. Jadi dia kata adanya satu hakim di kalangan Yahudi nama dia Ka'ab ibnul Ashraf yang kerjanya Allah kuat makan rasuah. Kalau ada satu kes lah melibat mahkamah, dua orang Yahudi sama-sama mereka ni. Jadi bila masuk mahkamah, dia pun kenyit mata sikit pada hakim. Hakim pun tahu, oh, ni ada nak bayar lah kat dia. Ni ada under table lah kat dia. Ni ada wang pelincir lah kejap lagi. Contoh dia. Jadi Allah terang pada kita, ini sifat Yahudi minhumul mu'minun, ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka wa aktsaruhumul fasiqun. Quran kata fasik yang ramai. Jadi antara kerja-kerja batil, kerja-kerja fasik mereka buat, inilah yang kita belajar ni. Mereka pindah Taurat. Antara seawal-awal yang mereka pindah ialah tentang Ibrahim sembelih anaknya. Dan siapa yang disembelih? Mereka kata bukan Ismail tapi Ishak. Lalu bila kita baca nas tadi, Genesis chapter 22 verse 2 yang menyebut, wahai Abram, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal. Kemudian kita akan baca selepas tu, iaitu Ishak. Okey, beberapa sekalian, sidang penonton sekalian. Kalimah iaitu Ishak adalah kalimah sisipan. Kalimah tambahan, kalimah kianat yang dilakukan oleh Ahlul Kitab dimasukkan ke dalam Taurat yang benar tu. Kenapa kita kata satu kalimah sisipan? Kita kata satu kalimah tambahan. Ini yang nak belajar. Bila Allah kata pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal, kita kena kaji dulu dari segi sejarah, siapa anak tunggal Ibrahim ni? Kan Ibrahim ni ada anak dua orang. Ya, Ismail dan Ishak. Ismail and Isaac. Dua orang. Dah kenapa dipanggil tunggal? Dia dipanggil tunggal selama mana dia tak dapat adik. Dari segi kronologi, susunan ni, umur, kejadian. Siapa lahir dulu? Ibu bapa sekalian. Yang ramai-ramai ni. Oh, ramai pagi ni. Kita tunggu ada nak masuk lagi tu insyaAllah. Abang Abdul Aziz ada, Kak Raja Noraini, Kak Salina, Abang Harisah ada, Kak Kamisa, Saudara Mak Yunus, Kak Siti Farida, Kak Mariam, Kak Siti Zahra, Kak Zaleha, Kak Fatimah Hanim, Abang Azman ada. Maaflah, saya panggil abang kakak ni betul ke tidak ni. Pasal tak nampak muka masing-masing tu. Ya. Jadi, tu yang saya tanya ya. Yang saya tanya ibu bapa sekalian tu, sahabat-sahabat dalam Sakafah Center pagi ni tu, siapa yang anak tunggal Ibrahim yang lahir dulu? Bila lahir dulu, selagi belum dapat adik, kita panggil anak tunggal. Siapa? Kita kata Ismail lah kok. Bukan kok lagi, memang Ismail. Tapi apa yang kita kata Ismail tu, Yahudi Nasrani tak percaya. Betul Kak Zaliha, Nabi Ismail. Tapi Yahudi Nasrani tak percaya. Sebab apa tak percaya? Dalam kitab mereka inilah, dalam Taurat mereka inilah
mereka percaya memang disebut iaitu Ishak. Beri masa saya seminit aja. Saya nak masuk di library saya ni, sebelah kereta saya, untuk bawa Bible Arab dan Bible Melayu. 1 minit. Baru seronok kita rekod. Nampaklah akademik tu nampak. Tunggu ya. Baik. Tak maaf lama sikit pasal lama dah tak baca buku-buku ni. Ni Bible Arab. Al-Kitabul Muqaddas. Jadi Arab lah di dalam ni. Hatta kalimah Allah pun ada dalam ni. Tapi ni bukan masa untuk kita bincang Allah tu. Saya pun dah susun 3 penulisan tentang isu kalimah Allah dengan Dr. Zul Bakri dan Dr. Aizam Masud. Ni pun Holy Bible. Tapi versinya TEV, Today's English Version. Ya, Today's English Version. Ni juga Bible yang dianggap paling tepat sekali. Holy Bible King James Version. KJV, King James Version. Dan ni Bible Melayu. Mungkin tuan-tuan jarang tengok. Ni Bible Melayu. Dah buruk dah tuan-tuan. Buat belajar, buat cakap nota dulu. Zaman-zaman dulu lah ni. Waktu tengah gila belajar dulu. Ya. Jadi, bila sebut Genesis chapter 22 verse 2, ni nak tunjuk bagaimana khianatnya Ahlul Kitab. Jadi kita belajar, kita tengok terus betul lah disebut dalam ni. Kejadian chapter 22 verse 2. Ya. Chapter 22 verse 2. Saya baca ya. Allah berfirman, pergilah kamu ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal. Nampak tak? Kalimah Ishak tu ditulis jelas dalam ni. Nak menunjukkan apa dia? Memang dia tambah Ishak tu. Dahlah dia tambah, dia tak malu pula. Dia sebut anak yang tunggal. Anak yang tunggal tu betul. Dia sebahagian daripada isi Taurat. Tetapi Ishak tu, inilah satu lafaz kianat. Kerana anak tunggal Ibrahim lebih kurang 14 tahun, tak pernah ada adik lain, melainkan dia satu-satunya anak Ibrahim. Ialah Ismail saja. Kenapa kita kata gitu? Ni Bible ni sebut yang lahir dulu Ismail. 14 tahun selepas itu baru Ishak lahir. Dekat mana? Dalam Kejadian juga. Chapter 16, verse 15, 16. Saya baca ya. Saya sengaja sebut banyak kali ni untuk ingat. Jangan hilang pada ingatan mudah-mudahan. Ya. Apa disebut tu? 16, 15, 16. Saya 16:3. Okey. Ya. Apa dia sebut? Kalau kita refer pada buku kita ni, buku kita, itulah. Cuba kita tengok. Chapter, ayat berapa tu? Yang lahirnya, Ismail lahir dahulu. Ismail lahir dahulu. Ya, 22:2, 16:3. Ya. Ya. Ya, betul. Kalau tengok Kejadian 16, 15, 16, tu dia kata betul. 16, 15, 16. Subhanallah. Betul. Kejadian bab 16, ayat 15, 16. Saya baca. Cuba tengok ni. Benarnya, kata Allah. Benarnya Islam. Kemudian Hajar melahirkan seorang anak lelaki. Lalu Abram, yakni Ibrahim, bapa anak itu, menamakan dia Ismail.
pada masa itu Abram berumur 86 tahun. Kalau boleh buat nota catat masing-masing, ya di bawah tu catat macam mana. Ketika Ibrahim lahir, ketika Ismail lahir, Ibrahim baru 86. Baru 86. Tapi kalau kita tengok di depan sana, ya, dalam bab 21 ayat 3, ayat 5, 21 ayat 5. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak dilahirkan. Dalam Genesis chapter 16 verse 15 and 16 dia sebut ketika Ismail lahir umur Ibrahim 86. Dalam surah Kejadian juga Genesis tapi kali ni chapter 21 verse 5 dia kata apa dia? Ibrahim umur 100 tahun ketika Ishak dilahirkan. Jadi maknanya 100 tolak 86 14. 14 tahunlah lamanya Ismail menjadi satu-satunya anak tunggal Ibrahim kerana dia lahir dulu. Dan dia belum dapat adik pun waktu tu. Sehinggalah Ibrahim ayahnya umur 100 tahun baru dapat anak kedua. Baru dapat adik. Nama Ishak. Jadi bila ayat ni kata tadi, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal. Iaitu Ishak. Inilah satu kata-kata sisipan pengkhianatan Yahudi. Dia buat masuk kalimah iaitu Ishak. Sebabnya anak tunggal Ibrahim, Bible kata, Taurat pun sebut, kita dah baca tadi, 14 tahun anak tunggal Ibrahim, hanya Ismail. Tengok, dengan kepala mata sendiri kita tengok hari ni dalam pelajaran kita di Sakafah Center ni, bagaimana Yahudi, dia pindah Taurat, dia masuk apa dia nak masuk, dia buat keluar apa yang sudah sempurna daripada nas Taurat itu. Dan Allah sebut pada kita, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaan bagi ahlul kitab yang merubah isi kitab dengan aidihim, tangan mereka. Allah sebut lama dah. Hari ni kita dapat tengok dalam nas mereka sendiri. Maka puji kita pada Allah. Benarnya Islam. Benarnya Quran kata. Ini beberapa sekalian ya. Jadi ni yang saya katakan. Bagaimana kerja-kerja meminda Taurat di kalangan ahlul kitab, betul-betul Allah sebut pada kita dan supaya kita beringat apa yang Quran pesan, betul lah. Inilah kerja-kerja ahlul kitab. Baik. Jadi oleh kerana itulah mereka kata yang disembelih oleh Ibrahim ialah Ishak. Sebab dia dah pindah awal iaitu Ishak. Tetapi kalau sebut anak tunggal hanya Ismail saja. Dia timbul isu. Dia kata betul. Dalam Taurat kata yang lahir dulu Ismail. 14 tahun lepas tu baru adiknya Ishak. Tapi dalam Bible ni dia sebut Ishak je anak tunggal sebab Ismail walaupun lahir dulu dia bukan anak sah taraf Ibrahim. Kerana maknya Hajar bukan isteri Ibrahim. Tetapi gundik sahaja. Nampak tak? Dia punya bertegang leher, nak juga menang hujah. Dia kata walaupun Ismail lahir dulu, kita tak kira anak tunggal. Sebab dia bukan anak sah Ibrahim. Sebab mak dia bukan isteri Ibrahim. Mak dia hanya perempuan simpanan Ibrahim. Kalau dibaca di dalam The Book of Genesis chapter 16 verse 3. 16 verse 3. Tengok ya. 16 verse 3. 16, 3. 16, 3. Terima kasih Ustaz Wali Sakafah Center. Kerana ada kuliah begini, saya boleh buka balik Bible saya. Yang saya belajar lama dah tuan. 16, 3. Dengar saya baca. Tuan-tuan tak perlu buka Bible di rumah. Saya baca. 16, 3. Ya. Apa dia sebut? And Sarah gave her to her husband to be his concubine. Nak menunjukkan memang betul maknya Ismail ni bukan isteri tapi perempuan simpanan saja disebut dalam Bible ni. And Sarah dan Sarah isteri keduanya kerana Ibrahim isteri pertamanya kerana Ibrahim berkahwin dengan Sarah dulu baru kahwin dengan Hajar. Maka ayat ni sebut beginilah kononnya dalam Genesis chapter 16 verse 3. And Sarah dan Sarah gave her, telah beri dia. Siapa dia? Hajar. Dan Sarah telah beri Hajar to her husband, kepada suaminya Ibrahim, to be his concubine. Untuk dijadikan concubine, bukan to be his wife. Bukan untuk jadi isteri, tapi
to be his concubine hanya untuk jadi, apa dia concubine? Perempuan simpanan, gundik. Tuan pergi ke Perak, ada satu kedai dekat kawasan dia orang buat macam Jonker Walk tu. Apa nama kedai tu? Concubine's Cafe. Concubine's Cafe. Saya sampai di Perak tu, saya terkejut nama dia Concubine Cafe. Saya teringat ni apa yang disebut dalam Bible. Concubine ni perempuan simpanan. To be his concubine. Untuk dijadikan gundik saja. So kalau maknya, yakni Hajar, mak Ismail tu hanya gundik, lalu Ismail lahir, dia tak sah taraf. Bila tak sah taraf, sebab tu kami tak anggap dia anak Ibrahim. Jadi anak tunggal Ibrahim yang sah taraf, maknya bukan gundik, tapi isteri hanya Sarah. That's why kami kata, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal, iaitu Ishak. Betul lah tu. Ni mereka berhujah dengan kita. Jadi, kita kata, pertama timbul isu dia, awak percaya ke Nabi Ibrahim ada perempuan simpanan? Jemaah jawablah. Sidang penonton semua sekali ni, jawablah. Kita boleh terima dengan akal ke? Nabi Ibrahim ada perempuan simpanan. Tuan boleh terima akal? Nabi-Nabi ada concubine, ada gundik, ada perempuan simpanan. Astagfirullahaladzim. Satu. Sedangkan kita menganggap Nabi-Nabi ni orang yang sangat tinggi kedudukannya dalam very high level in House of Islam. Dalam House of Islam. Dalam kedudukan sudut pandang Islam. Tapi mereka kata ada perempuan simpanan. Sebab tu anak dia tak sah taraf. Awak boleh percaya Ibrahim serendah itu martabatnya ada perempuan simpanan? Satu. Kedua, Bible ni dia banyak versi. Macam Quran, dia satu je Quran. Versi Quran satu je. Tapi terjemahan banyak. Jangan tertukar tu. Version and translation. Versi dan terjemahan. Jangan tertukar. Terjemahan memang banyak. Dalam 2,000 bahasa dah Quran atas seluruh dunia diterjemah. Sama macam Bible pun 2,000 bahasa juga. Walaupun dia terjemah apa bahasa pun, yang penting dia terjemah daripada satu versi yang sama. Daripada Al-Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas, tak ada kurang, tak ada lebih, semua Quran sama. Tapi Bible lain. Dia ada banyak versi. Banyak jenis. Contoh kita kata Roman Catholic Bible. Roman Catholic Bible, dia ada surah dalam Bible Roman Catholic, banyaknya 73 surah, 73 books. 73 surah. Tapi kalau Bible versi mazhab Protestan, dia ada hanya 66 books, 66 buku saja, 66 surah saja. Tu kita kata versi lain. Ada versi 66 surah, ada versi 73 surah. Quran tak ada. Dan kalau orang kata versi Syiah tu ada 4 surah, kita tak terima Syiah. Kita tak terima, kita Ahlus Sunnah. Kita tak terima Syiah. Dan kita berdialog pada dengan Syiah. Kalahnya Syiah. Seperti dialog kita selama 3 jam dengan penganut Syiah, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor pada tahun 2012 yang lalu. Tapi ini bukan masa untuk kita cerita. Tuan-tuan boleh layari YouTube, sesawang di YouTube bagaimana kami berdialog dahulu dengan penganut Syiah di Johor. Ya. Baik. Mudah-mudahan selamat Kak Nuraini kita. Ya, ni yang saya nak katakan ibu bapa sekalian, bagaimana sampai ke tahap itu mereka buat kerja pindah tambah dalam Nas Taurat. Sehingga dia sanggup kata Ibrahim ada anak tak sah taraf, dalam bahasa mudah anak haram, kerana bersekedudukan Ibrahim dengan perempuan simpanan, concubine, lahir anak tak sah taraf. Sampai begitu kerana nak pertahankan sesatnya, salahnya mereka pindah dan tambahnya dalam Taurat. Nak menunjukkan memang Ishak dan keturunannya lah yang paling mulia. Ismail dan keturunannya Muhammad tak ada harga. Sampai begitu kerja-kerja Yahudi dari seawal-awal kitab Taurat mereka dah pindah. Tetapi dalam Bible yang banyak version ni, awak kena ingat baik-baik. Kawan-kawan kita orang Kristian. Ada version yang kata to be his concubine. And Sarah
Give to her husband to be his concubine. Dan Sarah telah beri kepada suaminya Ibrahim. Beri siapa? Hajar tadi yang awak kata gondek tadi tu. Untuk dijadikan gondek. Betul. Tapi awak jangan lupa dalam versi yang lain. Versi yang lebih moden. Versi yang dianggap lebih tepat. Versi apa? Ni King James Version yang saya kata. King James Version. Jadi King James Version ni dianggap Bible paling tepat terjemahan dia. Dianggap paling tepat. Dan selepas King James Version, dia ada pula version baru. New King James Version. Sebab tu saya kata version banyak Bible ni. Ada King James Version, ada New King James Version. Ada Today's English Version, ada version banyak. Jadi dalam King James Version yang dianggap paling tepat. Mari kita tengok 16:3. Kita tengok apa dia sebut 16:3. Dah awak kata Ibrahim tu ada perempuan simpanan. Hajar tu Sarah beri untuk jadi gondek saja. Itu dalam Today's English Version. Tapi dalam version yang lebih baru, ayat sama, surah sama, bab yang sama, 16:3. Apa dia sebut? Saya baca ya. And Sarah, Abram's wife. Dan Sarah, isteri Ibrahim, took Hagar her maid the Egyptian, telah mengambil dan beri Hajar, orang gaji dia lah, hamba abdi dia daripada bangsa Mesir itu. After Abram had 10 years in the land of Canaan and gave her to her husband, dan beri Hajar kepada suaminya Ibrahim itu to be his wife. Pulak dah. To be his wife. Dalam Today's English Version, to be his concubine. Dalamnya Bible Today, King James Version, to be his wife. Jadi wife dengan concubine, isteri dengan perempuan simpanan, ditulis dalam dua versi Bible version. Kalau nak pegang memang Ibrahim ada anak haram, maka dipegang versi Today English Version. Apa jadi dengan akidah orang yang pegang dengan King James Version yang kata isteri? Itu yang saya katakan. Nampak tak kerja-kerja sesat Bani Israel, Ahlul Kitab Nasrani Yahudi, dia buat pada kitab mereka. Allah tunjuk kita. Jadi sebenarnya mereka bersungguh sangat nak katanya Hajar tu hanya perempuan simpanan untuk merendahkan darjat Ismail. Supaya jangan nampak besar Ismail, nampak besar Ishak. Kenapa nampak besar Ishak itu mustahak bagi mereka? Sebab dari jalur Ishak lahir Bani Israel. Dari jalur Ismail lahir Bani Ismail. Muhammad SAW. Ini kerja mereka buat dari dulu. Ada soalan ditanya tu saya tengok di bawah. Daripada Kak Faridah kita. Masih adakah kitab Taurat yang original tanpa pencemaran dengan Ahlul Kitab Bani Israel? Jawab dia tak ada dah. Kak T. Tak ada dah. Tak ada belaka dah. Semuanya rosak. Kalaupun diwar-warkan ada, disimpan di Holy Vatican, tak ada. Semua sudah dicemar, ditukar dah. Sudah ditukar. Dia dah bercampur aduk dah. Kerana Quran kata, Musaddiqul lima baina yadayhi. Quran mengkoreksi kitab-kitab terdahulu. Menunjukkan kitab dahulu sudah tercemar. Ya. Dan berkait dengan apa yang ditanya oleh Kak Siti ni, pernah satu riwayat kata Saidina Umar dia kepik kitab Taurat. Kepik. Malah mungkin dia suka nak tahu bila sebut wahyu-wahyu terdahulu, dia nak tahu wahyu apa dalam tu. Nabi kata kalau Musa masih hidup, engkau pergi ikut Musa, engkau tinggal aku, engkau sesat juga. Nak menunjukkan apa? Sudah terbatal segala hukum dan syariat, kitab-kitab terdahulu apatah lagi sudah dipindah. Bila datangnya Nabi SAW dan turunnya Quran kepada baginda. Ini besarnya kedudukan Islam. Besarnya kedudukan Al-Quran. Sebab tu hadis akhir zaman cerita, bila Isa bin Maryam turun di Menara Putih tu, nak semayang, disuruhnya Isa jadi imam. Nabi Isa kata, suruh Imam Mahdi juga. Menunjukkan apa? Mulianya syariat ini, mulianya kedudukan Islam ini. Islam ini. Dan Nabi Isa pun menjadi makmum kepada Imam Mahdi. Tapi di situ kita nak sambung pengajian kita. Kurang-kurangnya kita dapat jelas tengok hari ni beserta Bible Arab, Bible Islam, Melayu semua tu. Ya.
Kita nak sambung muka surat 14 tadi setelah kita faham dah apa dia yang telah kita bincang dengan lebih detail minggu ini, dengan lebih detail kali ini tentang nasab Ismail dan Ishak, siapa yang dikorbankan. Muka surat 14. Isteri atau gundik. Kita dah sebut tadi. Mereka kata Ismail ni anak haram sebab maknya hanya gundik. Kita pun kata kalau gundik, kenapa dalam Bible King James Version 16:3 tu kata dia bukan gundik tapi isteri. Dan tulis English Version yang lebih lama sikit, sebut dia gundik bukan isteri. Tapi dalam King James Version kata dia isteri bukan gundik. Hak mana satu nak pegang tu? Tu yang kita cuba sebut kepada mereka. Ya, ada disebut sikit satu pengetahuan baru kepada kita semua. Ibrahim ni sebenarnya dia berkahwin 3 orang perempuan. Pertama, Sarah, kedua Hajar, ketiga Keturah. Itu yang timbul fikiran-fikiran pelik tu. Daripada Keturah itulah lahir bangsa Jawi, bangsa Asia ni. Keris dibawa oleh Ibrahim tinggal di ya Allah. Tuan, benda-benda gitu tak payah kita pegang sangatlah. Sebab kalau pegang pun tak ada mustahak. Ni macam cerita-cerita Bani Israel je. Apa bertambah iman bagi Tuan? Ia yang menambah iman ni, apa yang disebut nas Quran hadis. Dan kita beramal dengan dia. Kalau setakat cerita boleh sedap dengar je lah. Tapi kalau untuk Tuan nak kata perlu tahu, mustahak tahu, tak mustahak. Tak mustahak. Tapi dalam Taurah ni ada sebut dia berkahwin dengan 3 orang perempuan. Yang ketiga tu nama Keturah. Jadi kita hanya percaya berkahwin 2 orang. Hak percaya kahwin 3 orang ni Yahudi Nasrani saja. Jadi kita tak payah panjang-panjang tentang Keturah sebab kita tak percaya pun. Ya. Kalau kita tengok bagaimana perkataan gundik dan isteri itu ada beza. Sebab bila saya nyatakan pada dia, Hajar ni kadang-kadang disebut gundik, kadang-kadang disebut isteri, dia cuba jawab. Untuk betulkan Bible, jangan kita kata Bible tu salah. Walaupun banyak versi. Dia kata sebenarnya zaman dulu tak boleh nak beza. Mana isteri, mana gundik. Jadi saya kata kalau betul zaman dulu tak boleh beza, ini kan wahyu dari Allah. Takkanlah wahyu pun tak boleh nak beza, tak boleh nak tulis dengan tepat. Kalau betul tak boleh beza, mari kita tengok satu nas dalam Taurat juga yang menunjukkan memang dah boleh tahu beza dari dulu lagi. Mana gundik, mana isteri. Apa dia? Dalam Genesis chapter 25, verse 1 and 2. Abraham berkahwin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Keturah. Isterinya itu, siapa isterinya itu? Keturah itu melahirkan Zimron, Yoksan, Medan, Midian, Ishba dan Suh. Okey. Dalam ayat ini, ya, Genesis chapter 25, bab 25 ayat 1 dan 2, jelas dia kata Keturah isteri Ibrahim. Tetapi kalau kita tengok dalam 1 Chronicles, 1 Tawarikh, bab 1 Tawarikh, bab pertama ayat 32. 1 Chronicles chapter 1 verse 32. Dia sebut apa dia? Abraham mempunyai seorang gundik bernama Keturah. Pula dah. Keturah tu yang sama diberi 2 status dalam dalam satu Bible je. Dalam satu Bible saja diberi 2 status. Kadang dipanggil isteri, kadang dipanggil gundik. Nampak tak? Menunjukkan sudah diketahui gundik dengan isteri ni benda berbeza. Tapi satu orang yang sama Keturah diberi 2 status. Sekejap isteri, sekejap gundik. Nampak tak? Sesat tuan ni. Nampak tak mereka pindah? Abraham mempunyai seorang gundik bernama Keturah. Gundiknya itu melahirkan 6 orang lelaki. Zimron, Yoksan, Medan, Midian, Ishbab dan Suh. Di dalam ayat ini dinyatakan pula Keturah adalah gundik Ibrahim. Jadi dia kata, bukankah jelas bahawa kalimah isteri dan gundik mempunyai perbezaan dan penulis serta periwayat Bible tahu perbezaan ini. Tahu perbezaan ini. Ya. Ya. Tahu perbezaan ini. Habis di situ ya.
Dan dalam One Kings, satu Raja-Raja, chapter 11 verse 3, dikatakan Sulaiman berkahwin dengan 700 orang puteri raja dan mempunyai 300 orang gundik. Dalam satu ayat je. Tadi dalam satu Bible. Ni satu ayat je. Ada jelas menunjukkan beza. Gundik apa, isteri apa. Isteri 700 orang, 300 gundik. Ini dipercayai Sulaiman berkahwin begitu. 1000 orang. Di dalam ayat yang sama, periwayat Bible sendiri menunjukkan bahawa mereka tahu perbezaan antara kalimah isteri dan gundik. Dengan muka yang merah padam, isterinya bangkit meninggalkan perbincangan kami dan saya lihat pada diri tersebut hanya menundukkan mukanya yang kemerahan. Lantas saya meneruskan lagi dengan berkata, melalui ayat-ayat yang kita bincang tadi, jelaslah bahawa Ismail adalah anak sah dan Hajar bukanlah gundik Ibrahim. Di sinilah buktinya bahawa terdapat perselisihan itu. Ya, dan sekaligus membuktikan ia bukan kalam Allah. Ia dikarang serta dipinda sesuka hati oleh ahlul kitab, ulama Yahudi. Baik, dosa warisan ciptaan Paul. Adam makan buah larangan ni dan Allah tak ampun sehingga jadi dosa warisan ni. Siapa yang reka ni? Siapa yang cipta ajaran seperti ini ni? Siapa? Tu yang kita nak belajar ni. Orang mana? Siapa yang cipta ajaran seperti ini? Yang cipta ajaran seperti ini. Sebenarnya perintah mengorbankan Ishak menurut kepercayaan Kristian dan Yahudi tidak ada kaitan dengan gambaran awal Yesus akan disalib. Kononnya bila Ishak disembelih mengikut mereka lah. Kita percaya Ismail. Itu bukanlah satu tanda awal yang selepas ni ada lagi yang nak kena dikorban, kena sembelih ni, kena salib ni. Siapa? Isa? Bukan. Itu bukan. Tetapi idea penebusan dosa warisan ini dicipta oleh seorang lelaki Yahudi bernama Paul ataupun Paulus ataupun Saulus, dianggap sebagai rasul, nabi bagi Nabi Isa, orang suruhan lah. Sekiranya kita lihat di dalam perjanjian baru Galatian chapter 1 verse 4, di dalam New Testament Galatia, nama surah ni Galatian chapter 1 verse 4. Dia sebut gini, Paul yang sebut, bukan Isa sebut. Untuk menyelamatkan kita daripada zaman yang jahat ini, akhir zaman ini, Jesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Mana Isa pun tak mengaku dia disalib. Yang kata Isa disalib ni orang kata. Isa sendiri tak mengaku dia Tuhan. Yang kata dia Tuhan ni orang kata. Sebab tu dalam Bible ni tak pernah ada ayat menyebut I am God or worship me. Saya ni Tuhan ataupun sembahlah saya. Tak ada ayat tu. Tapi kalau yang kata dia Tuhan, dia mati atas yang salib, orang kata siapa? Paul. Jadi kita kena kenal siapa Paul yang mencipta ajaran Kristian, sebabnya Paul tak pernah jumpa Nabi Isa. Nabi Isa ni dia angkat ke langit, ataupun mereka kata dibunuh dulu baru dia angkat ke langit, baru Paul muncul. Paul tak pernah ada bertemu dengan Nabi Isa, tak pernah. Dia cuma dakwa, dia kata aku jumpa Isa dalam bentuk cahaya di tengah jalan. Dah semua orang boleh kata. Dan semua orang boleh menyamar. Iblis boleh menyamar jadi cahaya. Tapi adakah awak pernah jumpa? Tak pernah. Jadi kalau awak tak pernah jumpa, macam mana awak boleh bawa satu ajaran? Awak sandar kepada Isa aja. Tuan-tuan tak pernah jumpa saya. Tapi tuan-tuan buat kuliah mengata-kata, Ustaz Rashidi kata, Ustaz Rashidi ajar, astagfirullah. Ni yang berlaku pada Paul ni. Pada ajaran Kristian ni. Inilah yang berlaku pada Paul, pada ajaran Kristian ni. Pada ajaran Kristian ni. Ya, menghapus sekalian. Jadi yang mengajar idea Isa mati atas tiang salib untuk tebus dosa kita yang kita warisi dari Adam. Dosa Adam tu makan buah larangan, Allah tak ampun. Sehingga Allah nak satu korban. Akhirnya Isa ditangkap, anak Tuhan ditangkap 2000 tahun yang lalu. Ditangkap, disalib hari Jumaat, pukul 3 petang atas tiang salib. Dia pun mati dengan azab, dengan seksanya. Sebenarnya sakit, seksa, azab itu, dia sayang kita, dia sanggup
tanggung semua dosa kita. Jadi awak kena terima kasih pada beliau dengan cara percaya dia Tuhan, percaya dia anak Tuhan, percaya dia mati atas tiang salib untuk awak, untuk dosa awak. Ajaran ini, doktrin ini, keyakinan seperti ini, siapa yang ajar? Isa ajar. Tak. Paul. Paul. Dan Paul inilah yang mencipta agama Kristian sebenarnya. Asalnya Paul, dia pergi jumpa Yahudi. Sebab Nabi Isa ni kita jangan lupa, dia di-reject oleh bangsanya sendiri. Di-reject oleh kaumnya sendiri. Yang ni, Yahudi tak boleh terima Isa bin Maryam. Kerana Isa nak bawa mereka jadi baik dan mereka suka hidup dalam syubhah, dalam batil, dalam kejahatan. Pinda kitab Taurat, Injil sesuka hati. Maka Isa datang untuk pimpin mereka. Mereka tak dengar. Mereka reject Isa. Jadi bila Paul mari nak bawa ajaran, kononnya ni ajaran Isa tau. Apa ajaran dia? Dia pun kata Isa tu sebenarnya anak Tuhan. Isa ni sebenarnya Tuhan. Orang Yahudi tak boleh terima ajaran begitu. Sebab Yahudi sampai sekarang akidah mereka apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan disembah malaikat Allah. Cuma mereka reject Muhammad Rasulullah. Mereka semayang ada rokok, ada sujud, ada air semayang, ada qiblat. Ada lafaz syahadah cara mereka. Syama Isra'inu Adonai ilahainu Adonai ikhad. Isma'u ya Bani Israel. Adonai ilahainu Adonai ikhad. Mana Tuhan kita Tuhan satu, wahai Bani Israel. Jadi mereka ada lafaz syahadah ada. Mereka semayang ada kiblat. Kenapa pula tak ada? Kiblat Masjidil Aqsa kan kiblat kita pertama. Mereka semayang ada rokok sujud ada. Quran sebut. Allah menyuruh seorang wanita Yahudi bernama Maryam, mak Nabi Isa, suruh sujud dan rokok. Makna semayang orang Yahudi dulu lagi, Nabi Muhammad tak lahir lagi, ialah sujud dan rokok. Apa Allah kata? Ya Maryam, oh Mary, oh Maryam, uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki. Wahai Maryam, ibadatlah kepada Tuhanmu dengan cara sujud, dengan cara rokok. Nampak tak? Dengan cara sujud, dengan cara rokok. Jadi ibadat mereka ni ada sujud, ada rokok, ada. Ada dia ibu bapa sekalian. Baik. Jadi Paul yang cipta ni, bila dia kata Isa anak Tuhan, Yahudi tak boleh terima. Bila Yahudi tak boleh terima, dia pun akhirnya bawa ajaran Isa anak Tuhan, Isa anak Tuhan, Jesus son of God, Jesus son of God. Dia bawa ajaran ini ke Rom. Pasal orang Rom boleh terima. Orang Rom ni, dia boleh terima Tuhan ada anak. Sebab dalam budaya kepercayaan mereka turun-temurun, tak pelik. Tuhan ada anak ni tak pelik bagi mereka. Seperti mereka percaya Hercules, anak Tuhan. Zeus, anak Tuhan. Kopi Zeus tuang minum tu. Tak ada lah salah akidah, bukan. Sedap lagi kopi saya pun pergi. Cuma nak kata Zeus itu dalam kepercayaan mereka tu anak Tuhan. Hercules, anak Tuhan. Kalau Tuhan buka kedai nama Hercules pun tak haram. Saya cuma nak kata nama tu yang dipercayai mereka anak Tuhan. Zeus, son of God. Hercules, son of God. Jadi kepercayaan bahawa Tuhan ada anak ni satu budaya yang sudah diterima lama dah oleh orang Rom. Jadi bila Paul bawa satu ajaran mengatakan Jesus son of God, orang Rom tak pelik, boleh terima. Kerana memang Tuhan ada anak bagi dia. Orang-orang jahiliah dulu percaya malaikat itu anak perempuan Allah. Orang-orang jahiliah dulu percaya Tuhan ada anak. Allah nama Tuhan bagi bulan. Macam-macam kepercayaan orang. Jadi soal Tuhan ada anak, Rom boleh terima, Yahudi tak boleh terima. Sebab itu dia reject di kalangan Yahudi. Jadi ajaran ni berkembang latar belakangnya Rom. That's why dia panggil Roman Catholic. Asalnya Catholic. Sebelum munculnya Protestan. Munculnya Protestan ni sebab dia protes. Protestan. Protes. Asalnya Roman Catholic. Apa maksud Catholic? Sejagat. Meaning of Catholic is sejagat. Sejagat. Globality sejagat. Dan asalnya sejagat. Satu mazhab saja Katolik. Tapi kerana mereka protes, akhirnya timbul aliran baru Protestan.
Ritual mereka lain, kepercayaan mereka ada lain sikit, jumlah surah dalam Bible lain, Katolik 73 surah, Protestan 66 surah. Cara pakai rantai pun lain. Kalau ada rantai cross, melekat orang di tiang cross rantai itu Katolik. Kalau ada cross yang dipakai rantai hanya cross saja, tak ada orang melekat di tiang itu Protestan. Nampak tak? Dia dah berbeza. Confession, mengaku salah. Masuk dalam satu bilik khas tu. Duduk menutup, Father, saya ada buat salah. Apa salahnya? Saya tidur dalam kuliah Ustaz Rashidi. Contoh. Bagi Protestan tak ada pengakuan confession seperti itu, tak ada. Tak ada. Tapi baginya orang Katolik ada. Bagi Katolik ada. Ya, alhamdulillah. Saya sebenarnya seronok bila dapat bincang ilmu seperti ini yang mungkin jarang diperkatakan di surau, di masjid. Supaya ada satu kesedaran, mustahak kita belajar juga, kita ambil tahu juga doktrin orang lain untuk memudahkan manhaj dakwah kita, metod dakwah kita setelah kita tahu walaupun tak banyak sikit sebanyak kepada mereka. Ni dia. Ya. Jadi Paul ni lah yang cipta. Sebab tu dalam Bible Paul berkata, yang berkata banyak Paul, Isa tak kata mana. Saya baca ya. Di dalam ayat lain pula, Paul telah menyifatkan golongan Yahudi. Paul tu Paulus lah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Yahudi dipanggil Saul, Saulus, Saul, Paul, ini English. Paul telah menyifatkan golongan Yahudi yang enggan menerima berita baik penyaliban Yesus ini sebagai musuh Allah. Ini dapat kita saksikan melalui kata-kata Paul di dalam Perjanjian Baru. Roman chapter 11 verse 28. Kerana orang Yahudi tidak mahu menerima berita baik penyaliban Yesus demi menebus dosa kita, dosa manusia, daripada Allah lah ni, berita ni, maka mereka menjadi musuh Allah. Pelik juga. Dia kata orang Yahudi tak terima peristiwa Nabi Isa disalib ni dan dia anak Tuhan ni, mereka ni musuh Allah dah. Memang Yahudi tak boleh terima. Tuhan ada anak, tak boleh terima. Maka Paul kata kalau Yahudi tak terima, mereka musuh Allah. Macam mana boleh jadi musuh Allah? Yang kianat bunuh Nabi Isa atas tiang salib ni Yahudi. Yang tukang bunuh tentera Rom. Yang membawa maklumat dan kianat ialah orang Yahudi. Kalau memang betul penyaliban Yesus ini Allah memang rancang dah untuk tebus dosa manusia, maka orang yang membantu untuk matinya Nabi Isa atas tiang salib patutnya boleh pahala. Sebab upacara ini upacara untuk tebus dosa manusia. Dan memang Allah akan terima penyaliban itu. Jadi orang hak tukang salib, orang tukang tangkap, orang tukang ikat, orang tukang seksa patutnya boleh pahala. Sebab sedang mengikut ketaatan pada Allah yang memang nak anaknya kena salib. Boleh faham tak? Ni logik. Ni dari segi logik. Kita berhujah mereka ni benar satu tapi logik. Patut orang Yahudi boleh pahala sebab mereka bunuh Isa. Kalau mereka tak bunuh Isa, dosa tu belum terhapus. Kenapa pula Paul kata musuh Allah? Ni semakin kritikal perbincangan kita ni. Dan semakin menariklah pun. Menarik, kritikal dan menarik. Ya. Baik. Tetapi di dalam ayat lain, contohnya dalam Perjanjian Baru, 1 Thessalonica, in English Thessalonian, chapter 2 verse 15, Paul telah menyatakan sebaliknya pula tentang idea tebus dosa ni. Orang Yahudi sudah membunuh Tuhan Jesus dan membunuh nabi-nabi serta menganiayai kami juga. Mereka memusuhi semua orang dan menyebabkan Allah sangat murka. Sangat pelik. Paul yang mengajar idea penghapusan dosa warisan ini, Allah suruh, Allah perintah. Waktu yang sama dia cela orang Yahudi yang membantu proses hapus dosa ni. Sepatutnya orang-orang Yahudi yang telah membunuh Isa diberi pahala dan sanjungan yang besar kerana mereka lah yang telah membunuh dan menyalib Isa. Sehingga dosa warisan yang membelenggu manusia selama ini terhapus. Sekiranya Jesus tidak dibunuh dan disalib, tentu dosa warisan masih lagi membelenggu penganut Kristian
hingga hari ini. Dan agama Kristian tidak mungkin wujud sama sekali. Mari kita lihat pula Paul kata dalam New Testament Perjanjian Baru, 1 Corinthian. In English, 1 Corinthus tu ya. 1 Corinthian chapter 2 verse 8. Semua roh yang berkuasa dan yang memerintah dunia ini tidak tahu kebijaksanaan itu. Seandainya roh-roh itu mengetahuinya, tentu roh-roh itu tidak akan menyalib Tuhan Yesus yang mulia. Pulak dah. Dah kalaulah tebuh dosa itu kebaikan, orang yang tolong bunuh tentu boleh pahala. Tapi kenapa pula tebuh dosa itu satu kebaikan, tapi orang yang bunuh Isa tadi yang salib sehingga dosa kita dapat ditebuh, dikatakan jahat pula dah. Lihatlah betapa jelasnya percanggahan kata-kata Paul yang dianggap oleh orang-orang Kristian sebagai Rasul Kristus. Dalam satu dialog saya dengan penganut Kristian, saya tanya dia, Isa ni mati untuk apa? Saya kata tanpa prejudis, tanpa bias, saya nak tahu. Sebagai Muslim, nak tahu. So dia kata kalau betul you nak tahu, I beritahu. Dia mati untuk dosa awak. Maksudnya, Adam, bapa kita, moyang kita Adam makan buah larangan, forbidden fruit. Jadi, itu satu dosa kerana langgar perintah Allah. Tidak kira kecil atau besar dosa itu, tapi telah melanggar perintah Tuhan. Maka Tuhan nak satu pengorbanan kepada manusia, satu pengajaran, jangan buat dosa. Isa datang sebagai Tuhan yang menjelma sebagai manusia untuk menanggung dosa-dosa kesakitan itu. Dia mati atas tiang salib untuk dosa kita. Saya kata, ni saya bertanya sebagai orang awam lah. Hanya nak tahu, takkanlah Allah tak ampun dosa Adam. Hanya sebiji buah dia pun. Takkanlah sebiji buah itu sampai sanggup dibunuh anak dia. Kena tunggu tempoh yang lama, 2000 tahun. Baru dia datang selepas peristiwa. Kena tunggu ribuan tahun selepas Adam buat dosa. Ribuan tahun dilalui nabi-nabi baru sampai Jesus. Dan Jesus baru disalib ketika itu. Jarak dengan kita sekarang 2000 tahun daripada kita. Tapi daripada Nabi Adam, ya Allah, lama. Nuh saja 960 tahun, lebih kurang 1000 tahun. Jadi takkanlah sampai ribuan tahun untuk Allah ampun dosa manusia. Dan sebelum tu apa jadi? Orang-orang yang sebelum Isa lahir, yang tak percaya peristiwa ni. Kafirkah mereka? Masuk nerakakah mereka? Ni antara dialog saya pada beliau. Dan saya kata, orang yang bunuh Isa ni, berdosa ke tak berdosa? Dia teragak-agak nak jawab. Sebab kalau dia tak bunuh, dosa warisan tadi tak terampun. Tapi bila dia tolong bunuh, adakah bunuh tu perbuatan baik? Bunuh Tuhan pula tu. Jadi dia teragak-agak nak jawab. Pada saya, ajaran batin ni memang gitu. Bila batin, dia tak ada hujah. Dia tak ada hujah. Dia tidak ada hujah kalau ajaran itu batil. Ajaran itu batil. Setakat ni kalau ada soalan, kita tahiklah di situ. Saya cuba tengok. Ya. Saya pernah baca kitab The Gospel of Barnabas. Ya, The Gospel of Saint Barnabas, betul. Ada dapat, sampai teleng kepala saya ini. Terdapat satu statement yang Barnabas yang menyebut Nabi Isa is not God or the Son of God. Malah Nabi Isa juga sujud menyembah Allah. Adakah ini asbab Barnabas dibunuh? Ya, The Gospel Saint Barnabas, ya, Bible Barnabas ni dianggap gospel, boleh sebut belaka. According to Saint Barnabas, dianggapnya sesat. Kerana Barnabas cerita sama macam Islam. Hamba Allah, sembahyang sujud, dia melekapkan wajahnya ke bumi di Taman Getsemani beberapa malam sebelum dia dibunuh. Saya sampai ke Taman Getsemani, sampai ke Jerusalem saya sampai 2 kali dalam bulan puasa. Bertemu dengan Ahlul Kitab sempat saya buat. Ya, kerana ialah nak tahu. Jadi The Gospel Saint Barnabas dianggap sesat. Dia sama juga dalam Mormon, The Gospel Saint Mormon, Bible of Mormon ni dianggap sesat. Ya, kerana Mormon ni dia percaya Isa tu orang biasa. Tapi sesat dia pula berkahwin tanpa batasan, boleh menikah banyak. Mormon. Dia jarang kita boleh jumpa Mormon ni. Mormon ni dia bersembunyi sikit. Dia datang ketuk pintu, tinggal risalah, Mormon.
Ya, dia dianggap kumpulan sesat dalam kalangan Kristian. Dalam kalangan Kristian. Jadi Kak Siti, betul lah tu bila sebut Barnabas ada sebut begitu, maka mereka menghukumkan Barnabas tu sesat. The sin of Barnabas. Sin of Barnabas. The gospel of Saint Barnabas. Ya, seterusnya. Apa dia kata? Oleh kerana Paul sendiri bercanggah. Dia kata ni perintah Tuhan. Tapi orang bunuh untuk laksanakan perintah Tuhan, boleh dosa pula dah. Kalau ni perintah Tuhan, siapa hak patut bunuh untuk jalankan perintah Tuhan? Beritahulah. Sebab kalau orang jalankan, berdosa. Berdosa. Berdasarkan Paul ajar. Banyak lagi Paul sebut. Paul kata apa dia? Orang bunuh orang ni adalah anak iblis. Dah kalau begitu, Isa ni siapa nak bunuh dia untuk tebus dosa warisan? Ajaran batin ni dia akan bercanggah. Sampai masa dia akan pening. Dia pening sendiri. Apa kata Jesus ada idea yang telah dicipta oleh Paul ni? Kita tengok Isa sendiri kata apa. Jika anda perhatikan di dalam perjanjian baru, John chapter 7 verse 19. Ibu bapa sekalian, saya cakap jujur ni. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau ibu bapa betul-betul hafal ayat-ayat ni. Hafal. Di John chapter 7 verse 19. Ezekiel chapter 23 verse 1. Kita hafal ni, percaya kata saya cerita berdasarkan pengalaman. Tidak ada seorang pun Kristian yang boleh bantah hujah tuan-tuan. Ini saya bercakap atas pengalaman 18 tahun karya ini ditulis. Dan saya tak pernah sangka, setelah ditulis 18 tahun yang lalu, Sakafah Center nak kita bedah buku nipis ini. Alhamdulillah. Percaya kata saya, tidak ada satu orang Kristian pun boleh bantah hujah tuan-tuan. Tidak ada. Ini berdasar pengalaman saya. Ya. Jadi, Paul cipta ajaran ini. Waktu yang sama, Paul bercanggah dengan dirinya sendiri. Maka mari kita dengar Nabi Isa sendiri sebut apa dia. Betul ke kalau awak ni anak Tuhan, awak memang dikirim oleh bapa awak untuk disalib. Ya 2000 tahun yang lalu, kami nak interview awak sendiri. Apa pandangan awak tentang idea ni? Awak mati atas tiang salib sebagai Tuhan. Memang bapa awak dalam syurga, Allah tu suruh. Betul ke? Mari tanya Isa sendiri. Cuba dengar. Dalam John chapter 7 verse 19. Isa sendiri kata, bukan Paul ni. Bukankah Musa yang ajar Taurat kepada kamu? Bani Israel, kan Musa ajar Taurat kepada kamu. Tetapi tidak seorang pun di antara kamu yang mentaati Taurat itu. Mengapa kamu mahu bunuh aku? Tengok. Mana Isa sendiri dia persoalkan, bunuh ni bukan arahan Allah. Tujuan aku datang bukan. Buktinya kau nak bunuh kan? Kenapa? Nampak tak tu? Isa sendiri tak rela. Lagi dalam John juga. The Gospel of Saint John chapter 8 verse 37. 8:37. Dia kata apa dia? Aku tahu kamu keturunan Ibrahim. Daripada anak Ishak. Cucu Yaqub. Bani Israel 12 orang. Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda. Yehuda ini nenek moyang Yahudi hari ini. Jadi kamu ni anak Yaqub. Cucu Ishak. Cici Ibrahim. Aku tahu kamu keturunan Ibrahim. Tengok. Namun kamu berusaha untuk bunuh aku. Kerana kamu tidak mahu terima ajaran aku. Nampak tak? Isa sendiri tak sanggup dibunuh. Dalam John chapter 8 verse 44. Bapa kamu iblis dan kamu anak-anaknya. Nampak tak? Jahatnya perbuatan membunuh ni. Walaupun membunuh Tuhan tu dosa warisan diangkat mengikut kepercayaan mereka. Tapi Isa dia kata bunuh ni kerja iblis. Dan kamu ni anak-anak iblis ni. Kamu lebih suka menurut kehendak bapa kamu, yakni iblis. Sejak permulaan, iblis tu memang kerjanya bunuh. Jadi kerja-kerja bunuh ni bukan kerja orang baik. Dengarlah tu. Dengarlah ibu bapa sekalian. Ya. Kita dengarlah. Ya, Muhai ada bertanya soalan di situ. Saya akan cuba respon. Saudara Muhai saya. Sejak bila ajaran Nabi Isa diselewengkan? Adakah ajaran yang dibawa oleh Peter di peringkat awal sudah menyimpang? Ya. Di kalangan
pengikut Nabi Isa ni ada nama Peter, ada nama Judas dan sebagainya. Adapun Matthew, Mark, Luke and John, mereka ni bukannya sempat dengan Nabi Isa. Sebab tu dipanggil according to Matthew, according to Mark, according to Luke, according to John. Bible mengikut pendapat Mark. Kenapa mengikut pendapat? Kalau Mark sendiri tulis, dialah kenapa mengikut pendapat. Dari segi susunan surah itu pun, Matthew, Mark, Luke and John tak betul. Luke lebih awal patut dia letak ajaran dia, gospel dia, kerana dia lebih lahir lebih awal. Maknanya cara susun pun mereka dah ada politik dia. Quran, kalau kita kira, patut susun Iqra' dulu, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Itu pun 5 ayat jadi depan. Kenapa letak Fatihah dulu? Kenapa? Ini berdasarkan wahyu, Nabi kata letak sini. Tapi cara mereka susun ni adalah ada sebab yang akan kita belajar nanti. So, ajaran ini asalnya benar. Hawariyun, Apostle of Jesus, membawa ajaran tauhid, sembahyang, jangan bunuh orang, jangan murtad, jangan buat dosa dengan tangan, muliakan jiran. Sebab itu disebut dalam 4 gospel itu, sesiapa membuat dosa dengan mata, cungkirlah matanya. Sesiapa membuat dosa dengan tangan, keratlah tangannya. Siapa buat dosa dengan kaki, keratlah kakinya. Dalam Matthew, Mark, Luke and John, semua ada disebut gitu. Tetapi kemudian diselewengkan sejak Paul datang. Paul tak pernah jumpa Isa bin Maryam. Dia katakan Paul tak kenal pun Peter. Apostle of Jesus ni ada 12 orang saja. 12 Hawariyun ni Isa bin Maryam. Ada Maryam. Terima kasih saudara muhai saya tu yang bertanya ya dan beri pandangan. Terima kasih. Ya. Di dalam perjanjian baru John 19:11, Jesus telah berdialog dengan Pilatus, gubernur kerajaan Rom, dan berkata, kamu tidak berkuasa ke atas aku, walaupun kamu raja. Kecuali Allah memberi kuasa itu kepadamu, kecuali Allah izin. Oleh itu, orang yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya dari dosamu. Orang yang tangkap aku serah pada kamu, dosa dia besar. Patutnya boleh pahala lah orang serah Nabi Isa pada Pilat, pada gubernur Rom. Sebab dengan sebab serah itu dia ditangkap dan dia dibunuh. Kan bunuh ni atas tiang salib, Allah yang suruh. Jadi ramai-ramai yang patutnya tolong Isa sehingga terbunuh, ditangkap, salib, azab, patut boleh pahala. Sebab ini perintah Allah. Sepatutnya. Tapi tak begitu. Jesus sendiri menolak idea penebusan dosa ciptaan Paul ini. Bahkan untuk membuktikan keengganan Jesus menghadapi hukuman untuk menebus dosa manusia, Matthew dan Markus, itu kalau Bible Melayu Markus, telah menceritakan bagaimana Jesus telah berusaha melarikan diri dari orang-orang Yahudi. Isa sendiri lari. Tak nak dibunuh. Adakah Isa lari daripada perintah Tuhan? Kalau betul Tuhan buat turun dia untuk dibunuh, tiba-tiba dia lari. Dia lari dari perintah Tuhan ke? Itu dia. Melarikan diri daripada orang-orang Yahudi dan tentera Rom yang mahu menangkap dan membunuh baginda. Jika ini adalah perintah Allah, mengapa Jesus lari? Itu saya kata, hafal tuan-tuan, dialog ini, buku ni nipis aja. Masuk chatting ke apa, chatting orang Kristian. Guna hujah ni sikit-sikit supaya kita mahir berkomunikasi, mahir berhujah. Lama-lama kita jumpa, bercakap baik-baik. Seperti dialog yang berlaku 9 malam antara Kiai Bahauddin Modari, seorang ulama daripada Madura, dengan Antonius Widuri. Dijadikan ilustrasi kartun dah pun oleh Pak Rosem kita. Oleh Pak Rosem. Saya berhubung selalu dengan Pak Rosem ni, kartunis kita, karikatur. Bagaimana 9 hari 9 malam dialog itu berlaku. Akhirnya Antonius Widuri masuk Islam. Kerana betapa mahirnya dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, ilmu diberi kepada Kiai Bahauddin Modari, satu ulama daripada Madura, sehingga dia hafal Bible tu di luar kepala. Maknanya dia hafal. La haula wala quwwata illa billah. Bila tolong agama Allah, Allah tolong kita. Allah tolong kita bila kita dakwah. Jadi beberapa poin dalam ni, ada masa masuk chatting mana-mana online, jumpa orang Kristian buat tanya khabar kawan, buat tanya. Dia tak kenal kita, kita tak kenal dia. Dia mengasah kemahiran kita berdialog dan mengingat dalil-dalil daripada kitab mereka.
Dan paling tidak mereka tak beriman pun tak apa. Dia akan fikir, betul ke aku nak tengok sekejap apa yang orang Islam kata tadi. Betul lah. Isa sendiri tak nak disalib. Biar begitu dia tinggalkan soalan dia. Soal masuk Islam itu bukan soal kita, soal hidayah dari Allah. Kerja kita buat. Ni saya ajar berkongsi pengalaman bagaimana kita nak apply apa yang kita belajar, berlatih. Ada satu murid perempuan saya. Lama dah saya tak jumpa. Waktu di UIA dulu. Beliau minat sangat ilmu ni. Beliau bertanya, tulis nota sendiri. Bertanya dari rumah, berhubung ikut mesej. Dia tulis nota apa yang saya tulis. So, satu hari dia naik bas, dia praktik dengan Kristian yang dalam bas. Dia beritahu saya, Ustaz, betul lah mereka macam tercengang, terpinga-pinga. Saya kata, Alhamdulillah, kata kurang-kurangnya, mereka dapat fikir balik, tengok sendiri. Itu je lah. Ya, ibu bapa sekalian. Baik, kalau ada soalan boleh kita type di bawah tu. Saya teruskan lagi ya. Dalam Matthew chapter 26 verse 46. Bangunlah, mari kita pergi. Lihatlah orang yang mengkhianati aku sudah datang. Maknanya Isa sendiri lari. Dalam Mark chapter 14 verse 42. Bangunlah, marilah kita pergi. Lihatlah orang yang mengkhianati aku sudah datang. Dia sama lebih kurang ayat itu. Bahkan sahabat-sahabat Jesus sendiri melarikan diri ketika Jesus ditangkap. Jadi siapakah yang menjadi saksi? Memang Isa yang kena salib. Sebab tak ada saksi, semua lari. Jika benar penyaliban Jesus ini adalah perintah Allah sebagaimana yang didakwa oleh Paul dalam perjanjian baru Galatians chapter 1 verse 4 tadi, sudah tentu sahabat-sahabat baginda akan bantu menyerahkan baginda kepada orang Yahudi dan tentera Rom. Perhatikan apa yang telah diriwayatkan. Dalam perjanjian baru Matthew chapter 26 verse 46. Apa dia sebut? Kemudian semua pengikut Jesus lari meninggalkan dia. Dan dalam Mark chapter 14 verse 50 meriwayatkan ketika itu semua pengikut Jesus lari meninggalkan dia. Sungguh menghairankan jika benar apa yang dikatakan oleh Paul tentang penyaliban Jesus adalah rancangan Tuhan untuk tebus dosa warisan, maka kita dapat saksikan bahawa Jesus dan sahabat-sahabat baginda sendiri lari dari perintah Tuhan. Lari daripada perintah Tuhan tu Kak Siti Zahra saya tu. Kita ambil satu soalan tu. Ya, terima kasih Kak Raja. InsyaAllah kita jumpa Kak Raja. Ya, ibu bapa sekalian. Soalan berikutnya saudari Harisah kita. Di manakah saya boleh dapatkan buku rujukan tersebut? Kak Harisah, buku yang mana Kak Harisah maksudkan? Adakah buku yang kita belajar hari ini? Kalau buku yang kita belajar hari ini dengan Saqafah Center, Ustaz Wali kita ada lagi tu. Ataupun rujukan yang mana tu? Nanti Kak Harisah cuba respon di bawah ya. Ya. Tak Ustaz, sebab saya memang buat kerja-kerja masjid tour guide di Masjid Putra. Ya. Jadi memang saya setiap hari akan jumpa dengan orang Kristian ni. Jadi macam fakta-fakta Ustaz kata tu, Hmm, jadi saya boleh gunakan untuk cara saya berdakwah lah dengan mereka nanti. betul. Ya, kalau tu yang saya kata tadi Kak Arisa, saudari penonton sekalian, buku yang sedang kita menuntut ni, belajar ni, dia ada bab pertama tu tentang pengalaman dialog. Dialog yang sedang kita bincang ni dibukukan selengkapnya sini beserta dengan dalil-dalil, verse dia, chapter dia, dan version Bible tu sendiri. Kak Arisah dah ada buku ni Kak Arisah? Ada agaknya ya? Saya tak ada Ustaz, cuma Tak ada. saya macam Ustaz kata tadi, saya kadang saya tanya terus pada diorang. Saya kata Mm-mm. jika Mm. Jesus tu Tuhan, macam mana Mm. mungkin manusia boleh bunuh Tuhan? Mm. Yang mana memang diorang tak boleh jawab. Betul. Betul. Sebenarnya bila kita bertanya, kita apply apa yang kita belajar ni, kita bertambah lagi yakin untuk dakwah pada mereka. Sebab memang kebatilan ni tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Tapi bagusnya cara kita tanya tu secara logik dan mereka akan terfikir-fikirlah kalau mereka betul-betul nak cari Tuhan. Ada satu orang Kristian 12 tahun baru masuk Kristian, sedangkan dia mengikuti dialog ni sudah 12 tahun. Jadi tu kita kata hidayah kerja Allah, tapi kita tanamkan pertanyaan tu satu usaha dakwah pada kita. Nanti Kak Arisa, saya akan berhubung dengan Ustaz Wali untuk Kak Arisa
dapat satu buku ni. Saya bayar tu ke Ustaz Wali tu. Jemaah lain saya belanja Kak Arisah satu ya buku tu. Untuk Kak Arisah guna tu kita semua dalam kelas ni boleh Terima pahala kasih sama. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama Kalau sama. Ustaz dah tengok ni macam saya sekarang ni Masjid Putra. Ustaz tengok ni. Ya. Mm-mm. Ya. Ya Kak Ramai Arisah. kan kita bercakap dengan orang-orang yang datang kat Ah, Masjid Putra. Alhamdulillah. Betul betul. Baguslah Kak Arisah. Syukur ya Allah. Syukur ya Allah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Kak Arisa nanti Ustaz Wali akan hadiahkan buku tu insyaAllah. Ni dia bagaimana kita kata verse yang berbeza-beza daripada Matthew, Mark, Luke and John yang ceritanya Isa ni sendiri tak nak disalib. Walaupun Paul kata ni kerja Tuhan, perintah Tuhan. Jadi sebab tu kita sebut di bawah itu, kalau betul ini perintah Tuhan, Jesus sendiri lari dari perintah Allah. Pengikut-pengikutnya Apostle of Jesus, Hawariun pun lari daripada perintah Allah. Baik, kita masuk bab kecil tu. Kisah penyaliban yang berbagai versi. Kisah penyaliban Jesus telah dirakamkan oleh 4 gospel yang utama. Ya, dalam perjanjian baru ni, dia ada 4 gospel utama. Kita tahu Bible ni dia ada 2 session. Ada Old Testament and New Testament. Ahdul Qadim wa Ahdul Jadid. Ahdul Qadim ni ialah perjanjian lama. Ahdul Jadid, perjanjian baru. Jadi, dalam perjanjian lama tu, dia ada 5 kitab awal di depannya, itu yang dianggap sebagai Torah. Itulah the book of Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus and Deuteronomy. Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus and Deuteronomy. 5 kitab awal dalam perjanjian lama tu dianggap Taurat, the Ten Commandment, rukun Taurat. Jadi yang selebihnya itu pula dalam perjanjian lama tu dianggap kitab-kitab sejarah, cerita tentang sejarah-sejarah dulu. Dan kemudian kita ada yang berikutnya, pembahagian kedua ialah perjanjian baru, New Testament, ataupun in Arabic kita panggil Ahdul Jadid. Ini Bible Arab yang tuan-tuan dah tengok tadi. Minggu ni bertuah kuliah kita dapat tengok tu. Bible Arab, dalamnya pun Allah, 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 Allah. Bible Melayu, Alkitab Berita Baik. Alkitab Berita Baik, Bible Melayu. Dia ada gambar-gambar lah dalam. Dan kita ada Bible version lama, Today's English Version. Good News. Kita ada Holy Bible King James Version yang dianggap Red Letter Bible. King James Version ni dipanggil Red Letter Bible. Red Letter ni ialah mana-mana kata-kata Nabi Isa, kononnya lah, dia akan red letter kan, dia akan merahkan. Jadi kalau kita tengok dalam ni, red letter Nabi Isa ni dia tak banyak, sikit je. Tu red letter. Jadi daripada jumlah Bible yang banyak ni, red letternya hanya 20% saja. Jadi 80% tu bukan kata-kata Nabi Isa. Sebab tu kita kata tadi, dia hanya kata-kata Paul, Saint Paul. Paul je. Baik. Kisah penyaliban Jesus ni berbeza dalam 4 gospel, Matthew, Mark, Luke and John. Namun tahukah anda kisah penyaliban ini berbeza? Dia tak sama. Apa beza dia? Ada versi yang menyatakan seolah-olah Isa rela disalib. Dan ada versi yang menyatakan seolah-olah Isa tak rela disalib. Itu yang kita kata bercanggah tu, contradiction. Kita baca ya. Versi rela disalib dulu. Orang-orang Kristian telah menggunakan perjanjian baru Luke chapter 23 verse 46 sebagai tanda Jesus telah rela disalib untuk menebus dosa warisan. Jadi dalam Luke bab 23 ayat 46 tadi, seolah-olah Isa nak disalib. Apa ayat dia? Tengok. Luke chapter 23 verse 46. Lalu Jesus berseru dengan suara lantang, "Ya Bapa, aku serahkan diriku ke dalam tanganmu." Setelah berkata demikian, dia pun meninggal. Seolah-olah dia rela. Wahai Bapaku, aku serah diri aku kepada kamu. Kemudian dia meninggal.
Jadi kata-kata Isa ni yang digambarkan dalam Luke 23:46 seakan-akan dia rela disalib. Begitu juga dalam John chapter 19 verse 28 to 30 and 30. Dia kata apa dia? Jesus tahu bahawa sekarang semuanya selesai. Mana nak mati dah ni. Dan supaya apa yang tertulis dalam Alkitab itu betul-betul berlaku, awak memang nak kena salib. Dia berkata, aku dahaga. Ni waktu dia nak di-crucify. Aku dahaga. Di situ ada sebuah mangkuk yang penuh dengan wine murah. Dengan arak murah. Dengan arak murah. Bunga karang dicelupkan ke dalam wine murah itu, dicocok ke sebatang kayu dan dihulur ke mulut Jesus. Sebenarnya kalau kita tengok satu filem, dilakonkan oleh Mel Gibson. Saya pernah tengok dulu. Mel Gibson. Apa tajuk filem ini? Saya tengok pada tahun 2005. 2005 seingat saya. Tajuk The Passion of Christ. The Passion of Christ. Saya tengok sangat waktu tu kerana guru saya yang mulia Engku Ahmad Fauzi sarankan saya tengok untuk faham. Inilah aturan Kristian yang disebut dalam gospel mereka filmkan. Jadi nak faham gospel itu, kita tengok filem, kita rasa lain perasaan kita. Sebab mereka gambarkan dalam bentuk visual dengan audio yang diiringi muzik, kita rasa lain. Bahkan orang Kristian tengok lagi sampai menangis-nangis. Kenapa? Allah, Jesus, dia tebus dosa dia untuk kita. Berjayanya mereka gambarkan, visualkan. Bahkan kita dalam sirah Nabi pun ada dibuat visual, dibuat filem. Pada tahun 75, saya tak lahir lagi. Pada tahun 75, disusun satu karya filem yang diarahkan oleh Mustafa Akkad. Mustafa Akkad ni pengarah filem orang Mesir tapi dah mendapat nationality dia dah duduk di London, dah menetap di London. Dia buat satu filem menggambarkan Nabi SAW daripada kecil sampai wafat. So dia kumpul semua scholars untuk bincang. Kalau dia buat dialog macam ni, bertentangan tak dengan hadis? Kalau dia buat gambaran begini, salah tak dari segi hukum agama? Maka perbincangan itu dilakukan di University Al-Azhar oleh kebanyakan scholars dunia, Muslim scholars ketika itu ialah orang-orang di Al-Azhar sendiri. So mereka buat garis panduan, akhirnya filem itu difilmkan, dibuat. Filmnya balik kalian tengok, The Messenger. Tapi jangan ambil versi baru, ambil versi tahun 75, The Messenger. Messenger ni dilakonkan oleh Anthony Quinn. Orang-orang lama mesti tahu Anthony Quinn. Anthony Quinn ni dia melakonkan watak Saidina Hamzah. Dalam filem dia melakonkan watak The Lion of the Desert, gitulah. The Lion of the Desert. Dia berlakon sekali lagi wataknya Sayyidina Muhammad. Apa dia tu? Pejuangnya Libya yang dihukum gantung oleh penjajah Perancis dan penjajah Itali. Dia lakonkan. Ingat tak, saya tiba-tiba mari lupa apa nama tokoh Libya tu yang digantung sampai mati. Yang sangat meninggalkan kesan kepada hati orang-orang Itali. Sehingga dia dirantai nak dihukum tu pun, ketua orang Itali datang jumpa. Awak mengaku je salah, saya bebaskan awak sekarang. Dia tak nak tunduk, akhirnya digantung. Ya. Ibu bapa sekalian, dilakonkan oleh Anthony Quinn. Anthony Quinn ni bukan Islam. Tapi dia lakonkan watak Islam tu menangis gitu. Dia lakonkan watak Saidina Hamzah. Jadi, filem The Messenger ni menggambarkan seluruh sirah. Kita tengok menangis-nangis. Saya tengok lebih kurang 7 kali. 7 kali tengok. First, filem tu mula-mula dah dimainkan. Menangis dah kita. Kerana bunyi derapan kaki kuda, sahabat-sahabat pergi hantar surat-surat dakwah kepada raja-raja. Dimulakan dengan begitu filem tu. Kerana kita ni pelajar sirah, kita terus rasa zauk dia. Rasa asyik dia. Tu menangis kita bila tengok filem ni. Jadi ibu bapa sekalian, tu yang saya katakan, Mel Gibson dia melakonkan watak Jesus Christ dan Passion of Christ.
Dia sedang menterjemahkan apa yang disebut dalam 4 gospel ni. Matthew, Mark, Luke and John, bagaimana Isa nak disalib dan azabnya dia. So ayat ni konon digambarkan begini ya. Aku dahaga dalam John 19:28 hingga 30. Aku dahaga. Di situ ada sebuah mangkuk yang penuh dengan wain murah. Bunga karang dicelupkan ke dalam wain murah itu. Kemudian dicocokkan ke sebatang kayu dan dihulur ke mulut Jesus. Exactly dibuat oleh Mel Gibson gitulah. Dia kata dahaga. So orang pun ambil bunga karang, cocok pada kayu, tak nak sentuh sebab kan disalib tinggi. Mereka celup dalam wain, ulur ke mulut Jesus. Maka Jesus rasa sekejap, menjerit ke langit, mati. Ada gambarkan. Orang boleh bayang azab dia, dipaku. Muzik latar belakang pula sedih. Lakonan hidup oleh Mel Gibson pula. Macam mana orang Kristian tak rasa betul agama aku ni. Gitulah. Lalu dihulurkan ke mulut Jesus. Jesus mengecapnya. Rasa air wine tu. Lalu berkata, okey, selesai dah. Cukup dah. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dan meninggal. Melalui 2 ayat ini orang-orang Kristian berkata dengan megahnya, inilah tanda kasih sayang Jesus. Dia sanggup mati demi dosa kita. Maka kita timbulkan satu soalan. Apa maksud awak kasih sayang Jesus ni? Sampai sanggup mati atas tiang salib ni. Nak dakwah ni jangan main emosi orang. Kena main dalil. Betul ke salah? Kena fakta. Benar ke tidak? Emosi ni Tuhan dia tak sampai ke mana? Benar ke tidak? Kepada orang-orang Kristian saya bertanya. Apakah maksud kasih sayang? Kasih sayang Jesus sanggup mati. Adakah semata-mata untuk tebus dosa warisan dari Adam yang hanya buat salah makan sebiji buah je pun sampai sanggup dibunuh anak Tuhan? Itukah kasih sayang? Itu yang kita panggil love, kasih sayang. Islam lebih lagi kasih sayang. Adam buat salah makan buah larangan, Allah ampun terus. Tak payah tunggu 2000 tahun. Isa kena mari, Tuhan kirim anak, kena tangkap, kena bunuh. Takkanlah sebiji buah, dosanya nak ditebus, kesalahan makan sebiji buah, sampai sanggup berbunuh-bunuh atas tiang salib. Jadi Islam nampaknya lebih lagi fitrahnya kasih sayang. Sebenarnya apa yang telah dinyatakan di dalam perjanjian baru, Luke chapter 23 verse 46 dan John chapter 19 verse 28 and 30 adalah menunjukkan putus asa Jesus. Bukannya Jesus rela, sebenarnya putus asa. Sebab Jesus lari banyak kali dah daripada Taman Getsemani, lari daripada Yahudi, berlindung daripada tentera Rom, tak naknya dibunuh. Tiba-tiba ditangkap juga. Sebab tu Jesus kata tak apalah. Putus asa, bukan sanggup disalib. Kalau sanggup, awal lagi dia serah diri. Tapi dia lari diri menunjukkan dia tak nak dibunuh. Jadi akhirnya mati juga dibunuh. Kalau betul itu Isa, kita tak percaya. Dia bukan rela, dia putus asa dah. Mengapa tidak? Jesus telah berusaha melarikan diri dari tangkapan tentera Rom dan orang-orang Yahudi selama hidupnya. Tiba-tiba bapa di syurga tidak membantu beliau melepaskan diri. Maka dengan putus asa beliau mengucapkan, wahai bapa, aku serahkan diriku ke dalam tanganmu. Ke dalam tanganmu. Bahkan jika kita perhatikan kalimah wahai bapa, aku serahkan diriku ke dalam tanganmu, dapat kita perhatikan ada 2 Tuhan, bukannya satu, seperti yang didakwa oleh orang-orang Kristian. Pertama, anak Tuhan yang mati di tiang salib. Kedua, Tuhan bapa yang tidak mati bersama anaknya. Sebab tu Isa bila dipanggil, wahai Tuhan, Eli, Eli, lama syabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Kalau dia Tuhan, dia panggil Tuhan mana pula atas tiang salib? Kan Trinity tu bukan maksudnya 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Dah kalau 1 Tuhan, Tuhan mana yang Tuhan sendiri panggil? Tuhan atas tiang salib, panggil Tuhan lain untuk selamatkan dia. Mana ada 2 Tuhan. Tiba-tiba Tuhan atas tiang salib mati untuk menebuskan dosa warisan dan jadi sebagai korban kepada Tuhan yang lebih besar. Makna ada Tuhan mati, ada Tuhan tak mati. Makna ada 2 Tuhan. Ketika dia mati, dia disalib dan disimpan dalam grave, dalam kubur selama 3 hari 3 malam. For 3 days and 3 nights. Kemudian dia resurrection, dibangkitkan pada hari Ahad. That's why dia panggil Easter Day. Easter Day, resurrection from death, hari Ahad.
So, waktu dia mati, dia dimatikan. Waktu dia dibangkitkan, resurrection, dibangkitkan, ada yang membangkitkan dia. Tuhan mana pula membangkitkan dia. Itu yang saya kata, ada dua Tuhan. Tuhan yang mati atas tiang salib dan Tuhan yang hendak mati ikut sama dengan dia, Tuhan Bapa. Dan versi kedua, tidak rela disalib. Tidak rela disalib ni, kita akan sambung dalam siri pengajian akan datang. Kita ada 3 minit je lagi ni untuk buka soalan pada ibu bapa sekalian. Kita habis muka surat 22. Maaf saya, muka surat 23. Ada soalan ibu bapa sekalian? Kalau ada. Kalau ada. Kalau ada ya. Bismillah. Ya, kalau ada soalan. Boleh tarik di bawah itu. Subhanallah. Apa ni Adinda Sakafah Center. Kalau masih ada karya kita tadi tu, kita panjangkan pada Kak Arisah kita. InsyaAllah. Ya. Ada soalan ibu bapa sekalian? Kalau tak ada, saya nak mohon berhenti di sini kerana saya akan bersiap segera untuk terus ke majlis kahwin anak buah saya di alam damai sana. Jadi sedang eloklah lebih kurang 50 minit, bertolak dekat sejam. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ibu bapa sekalian, kita jumpa lagi insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.